Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi calon kita, calon nombor 1, Saudari Afrisyah Azizi. Tepukan gemuruh buat beliau. Saudara Mani, seangkatan dengan saya, mantan YB juga. Seluruh pimpinan daripada Keadilan Amanah DAP, tak juga lupa UMNO Barisan Nasional yang bersama pada malam ini. Tim headquarters, saya rasa kena bagi tepukanlah, ya, bersedia dan menyiapkan bukan saja montaj tapi persiapan pada malam ini. Dan paling kita raikan hadirin hadirat, para jentera, saudara-saudari, anggota PDRM di belakang sana, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari gili, vanakkam. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, hari ini saya berasa amat bersyukur. Saya sebenarnya tidak terperasan, tidak mengagak bahawa kita akan dipersembahkan tontonan video tadi. Tapi teringat pula, ya, pejam mata, pejam celik, sudah lebih 25 tahun kita berada dalam era politik. Dan saya sangat bersyukur kerana kalau dulu semasa saya mula-mula berkempen dalam pilihan raya tahun 1999, saya berdiri di atas selalunya reban ayam atau lori lah. Kita ceramah sama ada di Kedah ataupun di Johor. Alhamdulillah, bila kita menang, kita mampu untuk berkebajikan buat rakyat. Dan hari ini, gadis muda, wanita juga, kita nobatkan sebagai calon di Dun Sementa. Bukan sebarang calon, saudara-saudari, sudah beraksi setelah belajar di UiTM, diplomanya di Pasir Gudang, menjadi penyelaras Dun. Maksudnya pengalaman telah dibina. Jadi saya sentiasa ingat kata-kata ini khas buat semua wanita, ibu-ibu di luar sana. Tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Jadi kita ni dalam hidup, kita tak boleh andaikan, tak boleh kita jangkakan apa akan berlaku. Tapi sebagaimana yang saya putuskan, kita ambil keputusan masuk politik ini untuk berkhidmat buat rakyat. Kalau dulu tidak dijanjikan kemenangan, di bumi bertuah Selangor inilah, saudara-saudari, saya orang Pulau Pinang. Jadi saya tadi bila kata demi Selangor, saya kata demi Malaysia lah, kan. Kita kena lebih besar ruang lingkupnya. Tapi pada malam ini saya ingin tekankan, bila kita bersama, kenapa kita mendukung kerajaan perpaduan, saudara-saudari? Saya nak bagi 3 sebab utama, walaupun banyak lagi sebab, untuk sebagai tonggak kepada permulaan ceramah pada malam ini bagi pihak saya. Pertama, kerajaan perpaduan menunjukkan, membuktikan kesepakatan yang wujud. Kita membina jambatan, saudara-saudari. Dalam hidup ini bukan sekadar politik, dia kena ada sebab musababnya. Dia kena fikirkan bagaimana mahu menyatukan ummah. Maka sebab pertama, 148 inilah wakil rakyat bersepakat mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Tentunya Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggalkan kita, tetapi beliau bertekad bersama untuk menubuhkan kerajaan. Jelas 2/3, saudara-saudari. Kedua, ada anasir-anasir tak cukup dengan mengkritik, tak cukup menjadi pembangkang, mahu menghancurkan kesepakatan ini. Okey, bawa ke Dewan Rakyat. Bawa ke Dewan Rakyat. Boleh tidak kita pertahankan undi tak percaya? Kita menang, saudara-saudari. Mereka kalah dalam undi tak percaya, saudara-saudari. Come on, be a gentleman. Ya, dah kalah. Okey, settle.
Selamat tinggal, bagi kita fokus kerja kita. Dah ada kesepakatan nak buat banyak kerja, nak selamatkan Malaysia selepas pandemik. Tapi tak cukup. Nehi kabinehi. Nak kacau juga. Tak cukup lagi. Kerana itu, bila masa mereka takut-takutkan, kata habislah keputusan kerajaan negeri. Poin ketiga, saudara-saudari, di bumi bertuah Selangor ini, Premier Sarawak, Ketua Menteri Sabah, pimpinan terutama Sabah Sarawak datang semasa penamaan calon. Tak pernah lagi dibuat. Walaupun mereka tak terlibat, kerana apa? Sekali lagi menunjukkan kerajaan pusat berdiri teguh. Ekonomi mahu stabil kerana kerajaannya dapat kita yakini. Cukuplah dengan anasir-anasir ini. Permulaan tonggak kepada kenapa kerajaan perpaduan ini penting. Saudara-saudari, kerana itu pada saya, yang saya ingin tekankan malam ini, kita pakai t-shirt Madani, saya pakai badge Madani. Saya nak jelaskan sedikit, kerana ramai yang tanya apa itu sebenarnya maksud Madani. Saudara-saudari, awal tadi saya sebut jambatan. Saya sebut jambatan kerana Madani ini datang daripada perkataan bahasa Arab Madana, ketamadunan, piagam atau perlembagaan bertulis dunia, iaitu piagam Madinah, telah lahir daripada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya. Dan piagam tersebut memberikan hak perlindungan bukan sahaja kepada Muslim, tapi juga kepada non-Muslim. Maka bila kita bawa konsep Madani, tanggungjawabnya besar. Dan kita menyemarakkan Islam sendiri. Kerana itu pada saya, bila kita nampak usaha ini, bak kata nak bina rumah, ekonomi Madani, kita nak tinggikan silingnya, pastikan ya dasarnya selesa untuk rakyat. Bila ada anai-anai, ya, anai-anai akan menghancurkan rumah tersebut. Dan tugas kita untuk menyahkan segala usaha. Kerana itulah dalam pilihan raya kali ini, wanita pengundi, mesej kita mudah, ya. Kita ada peluang keemasan, dan di bawah negeri Selangor, pada saya, letak ke tepi usaha anak-anak, nak wujudkan fitnah, persengketaan, dakwah, setiap hari dihujani dengan tohmahan baru. Sedangkan kita nak tahu, ni, you nak buat macam mana berbeza untuk bina rumah seutuh Selangor contohnya. Kita tak kata kita ni sempurna, sudah tentu tidak. Kita nak menunjukkan setakat ini, alhamdulillah, dengan sokongan yang rakyat bagi, apa dapat kita buat. Saudara-saudari, untuk wanita, saya sebut wanita kerana penting untuk kita mengupayakan wanita. Calon wanita bukan saja kita ketengahkan, tapi dasar untuk wanita yang mahu kembali bekerja. Satu Malaysia ini tahu, kerana saya memang mendengar sendiri, kerajaan pusat banyak mengambil inspirasi daripada pelaksanaan program Mesra Wanita oleh Negeri Selangor. Lebih-lebih lagi program pemutihan, penjagaan kanak-kanak. Orang bercakap nak wanita kembali bekerja. Saudara-saudari, siapa nak jaga anak-anak kalau tidak ada kemudahan penjagaan yang selamat? Jadi mahu tidak mahu, bila Selangor memperkenalkan program pemutihan dan akhirnya disambut oleh pihak Perkeso peringkat pusat, ada pindaan kepada skim sedia ada. Saudara-saudari, akhirnya wanita yang baru bersalin kembali bekerja dapat sehingga 80% geran daripada Perkeso mengikut hak tertentu. Tapi saya nak bagi tahu, ini adalah antara usaha kerana kita mahu mengupayakan, bukan mengudakan, bukan menggunakan bahasa yang kasar untuk menghina wanita, untuk menghardik, untuk mencarut. Pada saya, tugas kita membina bangsa ini, nak membina ketamadunan ini, membina keharmonian ini. Inilah tugasan mana-mana usaha dalam pimpinan politik. Kita masuk bila kita berandikan diri. Zaman terdahulu memang mencabar,
Tapi saya katakan, bila kita masuk dalam gelanggang ini, kita bina jambatan kerjasama persahabatan. Saya terus terang di Pulau Pinang, sebagaimana Saudara Mani sebut tadi, Jentera Barisan Nasional, Jentera UMNO yang turun bersama. Tadi beliau sebut ada juga Jentera MIC. Semua ini sudah tentu melengkapkan satu usaha. Kerana kita selepas pandemik, berapa sekolah ditutup? Berapa anak-anak yang dahulunya ada peluang bekerja dengan penuh keyakinan, sekarang terpaksa diheret dalam situasi yang tidak stabil. Kerja-kerja ini harus kita laksanakan secepat mungkin. Dan kerana itulah bila peraburan masuk dengan kerajaan dan ekonomi yang stabil, barulah kita boleh takbir dan meletakkan agenda Malaysia ke depan. Saya sebutnya kerana saya mohon maaf lah saya ini dahulunya pengawas sekolah. Saya pengawas sekolah, ada kawan saya ikut, dia ketua pengawas. Kami ni geng-geng skema. Maksudnya kami tahu jaga undang-undang, kami tahu keluarkan kad merah kalau orang langgar undang-undang di sekolah, tapi kami tak reti nak spin. Tak reti nak manipulasi putar belit. Jadi bila orang menggunakan putar belit, kita kadang-kadang rasa, kenapakah tidak kita berkata benar saja? Kenapakah kita tidak memberitahu kepada rakyat pendirian sebenar, keadaan dan masalah yang membelenggu kita? Bukankah kita juga manusia? Ahli politik ini sama saja dengan rakyat. Saudara-saudari, kalau kita lebih dekat dan merasa pengalaman rakyat, pernah pergi ke penjara, melihat apa yang orang hadapi, pernah memahami bila bercakap tentang B40, bukan sekadar anggaran apa dalam penulisan, tapi kita benar-benar menghayati, baru boleh dilahirkan dasar untuk membantu masyarakat terbanyak. Daripada lahir, dewasa, sampailah sudah bersara, pencen dan meninggal dunia. Bila dasar itu melengkapi from cradle to grave, baru kita boleh memperlihatkan kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Maka pada saya malam ini, saya mahukan komitmen lebih-lebih lagi daripada orang sementa, kerana di Selangor setiap kerusi, setiap satu sangat berharga buat kita, saudara-saudari. Daripada golongan PN, sekarang saya dapat bacaan atau penulisan yang mengatakan sabotaj berlaku dalam Parti Bersatu. Saudara-saudari, sesiapa yang pernah mengkhianati organisasinya, akhirnya akan melalui pengalaman yang sama. Kita dalam hidup, saya tak marah sesiapa yang memilih parti. Pada saya, kita memang negara demokrasi. Tetapi bila masa kita melontarkan fitnah dan perkara yang tak boleh kita terima sebagai bukan kebenaran, kita kena tolak habis-habisan. Maka politik jahat ini, khususnya buat wanita, kita kena pastikan apa sahaja mampu kita lakukan adalah untuk memastikan kelangsungan pentadbiran dan supaya mudah untuk kita lengkapkan dan penuhi segala janji yang telah dibuat. Sekarang ini berpuluh ribu latihan peluang pekerjaan diberi di peringkat negeri Selangor. Selepas ini kita kena tambah lagi, latih to be TVET sama lagi. Banyak perkara di bawah Amiruddin Syari yang harus kita lakukan. Kita seolah-olah berlari-lari untuk mencapai ke garis penamat akhir. Jadi saya harap dalam kesempatan pada malam ini, saya pun tak pasti kita ada VIP yang hadir. Okey, tepukan buat Saudara Fizi Ramli. Beberapa hari lepas saja baru mengumumkan, saudara-saudari, beliau umumkan gaji progresif yang telah diluluskan oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kerana antara agenda yang paling penting dalam ekonomi madani, selain daripada permakasaan wanita, sekarang kita tidak boleh terima kerana pekerja hanya membawa pulang 32% lebih je daripada produktiviti, daripada cangkupan apa yang mereka
dapat hasilkan dalam ekonomi. Sekarang target kita kurang-kurang pekerja dapat target 45%, saudara-saudari. Maksudnya gaji insya-Allah akan lebih tinggi, saudara-saudari. Itu yang kita mahukan. Dan kalau ada komitmen kerjasama kemenangan yang kita mahu bukan untuk kita. Ingat, kemenangan dan undi yang bakal anda beri pada 12 Ogos, yang kami boleh buat hanya tawarkan kempen, tawarkan diri, bertanding. Afrisyah sudah berbuat sedemikian. Tinggal sikit lagi pukulan akhir. Semua yang layak keluar beramai-ramai pada 12 Ogos di semua kawasan yang memang layak untuk dibuang undi. Berikan undi anda, jelas. Bagi yang bertanding kawasan Pakatan Harapan, undi harapan. Bagi yang bertanding di kawasan Kerusi, yang Barisan Nasional bertanding, pangkah barisan. Dan kerana itulah pada puak-puak yang dengki, my message is simple. Kita ni nak bina masa depan, kita dah mula ke depan. Siapa yang tertinggal di belakang, sayonara, kerana banyak lagi tugasan yang menanti buat kita. So selamat mengundi, semoga kita ketemu lagi. Jangan lupa Afrisyah, saya dia pergi masa. Rafizi Ramli, over to you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang video, Rafizi nak rehat jap.